Manakah semalam cakap nak bawa pergi rumah penghulu Abdul Ghani. Hari ni saya ada di rumahnya. Ini ruangan bilik tidur. Rumah ni hampir 3 generasi yang sudah lah yang pernah merasa duduk rumah ni. Penghulu Abdul Ghani merupakan seorang dikenali sebagai seorang pemuka kawasan Merlimau ni. Selain penghulu, ada satu geraran nama Demak. Demak ni kalau muasal dari segi etimologi, usul galuh bahasa Melayu atau dalam rantau Kepulauan Melayu lah. Di Palembang, Demak ini satu istilah kehormatan lah, atau diistilah lain sebagai raja kecil. Penghulu Abdul Ghani ni antara pemuka pengasas kawasan penempatan Merlimau, kawasan tradisional dulu lah. Sekarang Merlimau adalah beberapa perkembangan proses pembangunan yang berlaku. Antaranya yang paling terbaru sekarang ni Bandar Baru Merlimau lah. Merlimau dia antara kawasan penghubung Johor. Ini sepadan antara Muar lah. Selepas Merlimau, Muar. Ini demografik atau kependudukan yang menarik lah bagi Merlimau. Dan Merlimau pun ada beberapa peninggalan sejarah lah, mercu tanda atau kawasan tarikan. Antaranya makam Tun Teja, pergi Portugis, dan antaranya rumah ini. Dan rumah ini dikenali sebagai istana Merlimau lah, istana kecil, sebab ya latar nama penghulu tu tadi. Ini sedikit. Dan sekarang saya ada di bilik tidurnya. saya bilik sini. Katil. Lagi saya bawa tengok secara keseluruhan lah. Tengok sajalah, video ni akan dilatarkan dengan background musik. Ini rupa bilik dia. Cermin, katil, pintu masuk. Di sini ada tikar. Mengatakan sayang berlagu merdu, bermadah sayu lemah mendayu, nak darah rindu. Tanjung Katung airnya biru, tempat mandi nak darah jelita. Macam tadi kata, dari segi etimologi atau susul galuh bahasa, terutama penggunaan bahasa di rantau ni lah. Sebab kita serumpun menguasai bahasa, perkataan de mang itu daripada Palembang, bawa maksud raja kecil atau penghulu lah. Ini rupanya. Kalau saya berkongsi susul galur yang sama lah, saya dengan Abang Adam, dan ada mengena sikit dengan Pak Anwar atau Anwar Ibrahim dari segi keakraban hubungan lah. Rumah ni menghubungkan 3 generasi, dan yang paling bongsu sekali lah, yang paling ke belakang, yang terkemudian, nama dia bekas Ketua Menteri Melaka yang ke-8 tak silap saya, Abu Zahar. Dan anak dia sekarang, saya tak bergaduh dengan dia, buat kawan lah. Namanya Zira, artis dahulu, orang Abang juga. Ini koleksi yang ada. Saya tak gaduh, saya cuma kritikal saja. Dan saya backup lah dua orang. Kalau melibatkan Badam dan Pak Noah, saya memang agak backup diorang. Saya agak terkanan kalau melibatkan diorang lah.
dalam beberapa perkara yang melibatkan politik atau isu semasa. Dan saya nak murid dia. Jadi saya kena hormat dia. Rumah ni telah diwatakan sebagai warisan kebangsaan 2005, Akta 645. Memang dah sudah jadi bawah jagaan kekalah di bawah kerajaan-kerajaan sebagai tempat warisan. Cuba tengok tile mozaik lawa. Sini banner dia digabungkan dengan sini banner Melayu, China dan India. Ini bentuk ciri-ciri tangga Melaka. Tengok tangga. Ini rupa di hadapan bulan purnama, angin laut meniup-niup tenang, mengatakan sayang. tempat, tak banyak tempat lah kita pergi. Makam Hang Tuah, Hang Jebat. Selepas ni ini pondok Rehayak. Hari ni hanya beberapa tempat jadi kita pergi. Selepas rumah penguluan Bergani, kita mungkin pergi di makam Hang Tuah dan makam Hang Jebat. Hang Tuah pun ada museumnya. Kita tengoklah, kalau sempat mungkin pergi. Saja gerak dalam pukul 11 ke atas sebab bulan Jaya Raya agak kurang. Saya kira mana kawasan kot, terutama kawasan yang penghubung antara bandar dan kawasan penempatan, penggunaan jalan bermula dalam pukul 7 ataupun 6 lebih lah hinggalah pukul 10. Itu penggunaan jalan agak tinggi. Kalau di Kuala Lumpur tu memang sedia maklum lah, yang kesesatkan lalu lintas trafik. Jadi saya pilih waktu macam begini, jalan agak tenang lah dan mudah saya bergerak, tak sangkut kat jalan. Besok kita akan pergi ke, besok pula hari ni kan, besok mungkin rehat lah dan siapkan buku tulisan dan kajian saya sendiri. Saya ada satu buku nak kongsi. Buku ni ditulis oleh seorang tokoh gerakan Islam lah, seorang ideolog Melayu, juga seorang pemikir kelahiran Malaysia lah, yang boleh dibanggakan. Namanya ni Siddiq Fadil, Islam dan Melayu, Martabat Ummah dan Daulat Rakyat. Dia memang dikenali sebagai ideolog Melayu lah, yang banyak mendepankan pemikiran bersifat kemelayuan dengan integrasi keislaman. Dalam masa yang sama, dia juga tidak bersifat tekno-rasisme lah. Pemikir yang agak, saya kira dari sudut pemikirannya wajarlah diketengahkan, dia diperkenalkan terutama kepada generasi muda. Dan tokoh ni juga merupakan teman rapat atau termasuk angkatan dengan Anwar Ibrahim ketika mahasiswa dulu. Dan ada satu petikan yang saya kira wajar dikongsikan lah. Bunyi dia, pembinaan watak dan citra bangsa harus melitupi usaha memelihara nilai luhur warisan bangsa, menggali yang telah lama terimpus dalam pengedaran zaman dan menyegarkan yang telah layu dan penukaran musim. Baru sebentar tadi saya kongsi tentang petikan almarhum Siddiq Fadil lah, tentang mencongkel semula warisan lama atau yang layu tu supaya dibukarkan semula. Dalam keadaan pasca moden, terutama
jalan. Sebahagiannya memang datang ke arah Penang, tapi sebahagiannya yang malam itu merupakan simbol jati diri lah. Jadi dengan kesempatan saya, masa saya yang saya nikmati sekarang ni lah, sebagai freestyler bekerja bebas. Sekarang kita nak pergi cari makam orang tua dengan Hajebat. Kedua-dua tu sebagai simbolik identiti lah. Tak cukup dengan Hajebat saja dia kena hang tua, tak cukup dengan Hajebat saja dia kena hang tua, dia kena tua dan cepat. Dia kena ada semangat setia, hormat, dan dia pun kena ada semangat melawan, semangat mengkritik untuk berani, cepat. Dia tak boleh tempang, dia pun seimbang. Adalah Melayu yang tak apa-apa nak Melayu kan. Sukalah guna semangat kemelayuan ni nak tunggang fahaman sampai politik orang. Tadi saya bawa apa sebenarnya pengertian menjadi Melayu. Sekarang saya berada di makam hang tua. Ungkapan ni agak masyhur lah, tak Melayu hilang di dunia. Tapi ungkapan ni ada ungkapan lain. Ungkapan penuhnya berbunyi, tua sakti hamba negeri, patah tumbuh hilang berganti, isa hilang dua terbilang, tak Melayu hilang di bumi atau tak Melayu hilang di dunia. Dia ada 4 penggal ungkapan, tapi orang banyak penggal-penggalkan jadi satu perkataan saja. Lepas tu dimisbahkanlah perkataan daripada hang tua. Ya, ada benar juga Melayu tak hilang di dunia. Tapi penggal pertama, tuah sakti hamba negeri, perkataan tuah itu disimbolik sebagai perwatakan Melayu lah. Tuah tu dari sudut keilmuannya, kerajinannya, dari segi akhlaknya, dan nilai yang mulia lah, yang layak diperturunkan ke generasi yang akan datang. Dan juga nilai kepalawanan ni yang tak mudah putus asa lah, sentiasa mencuba dan terus mencuba. Tuah sakti hamba negeri, patah tumbuh hilang berganti. Setiap generasi tu pasti akan hilang. Mana yang tua tu mungkin sampai hayatnya akan pergi, kemudian bergantilah generasi akan datang. Itu dinamakan sebagai patah tumbuh hilang berganti. Dan kemudiannya isa hilang dua terbilang. Apa saja peninggalan lama kalau tak ditambah baik, biarkan lapuk, usang, pemikiran yang usang lah. Kalau tak digantikan mungkin akan jadi bencana lah, menjadi rosak lah. Sebab tu perlu ada satu pembaharuan supaya ada maju ke hadapan. Itu dinamakan isa hilang dua terbilang. Kemudian tak Melayu hilang di bumi atau tak Melayu hilang di dunia. Dengan 4 perkataan atau 4 itulah yang menyebabkan Melayu tak hilang di dunia. Kalau Melayu hilang semua tu, pemalas, tak ada nilai mulia, rasuah, pengkhianat, agak Melayu boleh hilang begitu sajalah. Tapi tak ada sampai segitu rupa kan. Ini di makamnya, makam hantu lah. Sekejap lagi kita pergi ke makam Hajebat. Jauh perjalanan nak ke makam ni. Ada pondok kita berdaya sebelum pergi ke makam Hajebat. Satu tulisan yang menarik jugalah, artikel daripada Prof. Parino jugalah, buku yang sama. Di sebalik Malaysia, dari Majapahit ke Putrajaya. Dia ada menulis jugalah tentang perwatakan atau etos perwatakan hantua ini. Ada satu petikan yang menarik bagi saya. Sebagai kesimpulan, pencinta kedamaian macam saya ini tidak wajar mengutuk tua, kerana dia sendiri yang menentukan haluan hidupnya sebaliknya daripada menjadi wirah kepada menjadi pengembara. Pejuang yang bersenjatakan keris, akhirnya bebas, dan dalam kebebasan itu dia berhadapan dengan kekosongan yang menjadi suratan hidupnya. Pengembaraan membawa dia menjelajah Asia dan akhirnya jadi insan yang dikenang sepanjang zaman ini sebagai menjadi ahli sufi dan berdakwah kepada penghuni rimba. Yang sedih berdarah panas mungkin kurang senang dengan nasib yang menimpa tua yang sanggup meninggalkan kuasa untuk mencari jalan kebenaran. Tetapi dalam zaman ucapan yang berkobar-kobar dan retorik yang berapi-api ini, perjalanan hidup tua yang semakin matang membuat kita berfikir bahawa manusia boleh belajar menjadi dewasa. Dengan membuat demikian,
mereka akhirnya menjadi lelaki sejati. Itu tadi tulisan daripada Prof. Parino lah. Dia cuba menyangga lah sebahagian nasionalis yang agak rasisme ni. Dia membawa balik sosok Antua dalam tulisan agak kecil artikel tu. Tapi memang secara keseluruhan ideanya memang jitu lah. Okey, kita pergi ke Museum Antua. Han Jebat. Kalau tadi di bilik Pengulu Afghani, sekarang di bilik saya. Ini koleksi buku. Sebab tadi tak sempat nak rakam video di makam Han Jebat lah. Sampai dalam pukul 2 petang gitu. Tapi bateri pun habis. Jadi saya mungkin akan sertakan beberapa gambar makam tu dicari internet lah. Dan selepas tu saya singgah di makam Sultan Ali. Tapi sebelum tu saya ada nak kongsi puisi Usman Awang. Dia ada tulis puisi yang mengidolkan Jebat lah. Puisinya bertajuk Jebat Pahlawan Rakyat. Ini rupa puisinya. Agak panjang lah, tapi saya ambil beberapa 3 rangkap yang terakhir. Jebat tiada gentar dia, tidakkan gentar dia menari-nari menyanyi dalam cinta kasih dan wangi. Dan yang setia menyimpan duka sangkar emas raja, paling setia, meski maut sedang menyampa. Jebat, jebat, jika derhakamu derhaka keramat, kemuliaan pahlawan 1000 abad, di tetes darahmu Melaka tak beraja sampai kini. Itulah keagunganmu kerana Jebat tidak pernah mati. Jebat, jebat, pinjamkan hatimu, pinjamkan lidah berani untuk kami angkatan. Usman Awang sebagai sastrawan yang banyak menepankan idea yang agak pro golongan bawahan lah, atau marhen. Memang nampaklah idea-idea dia memang agak berhaluan kiri atau nasionalisme. Dia banyak mengangkat watak-watak petani, golongan nelayan dan juga mahasiswa sendiri lah, sebagai golongan pemuda yang menjadi harapan bangsa, dan juga golongan wanita, dan juga mesej kedamaian, persaudaraan, dan juga mesej perpaduan. Dan dia juga ada menulis satu puisi yang agak panjang lah, Dodola Bangsa Malaysia. Puisi itu satu pengayatan yang begitu menyuruh lah tentang pembentukan nasionalisme secara menyuruh atau pembentukan bangsa Malaysia yang merangkumi semua etnik. Jadi puisi itu tadi antara kecenderungan Usman Awang sendirilah nak mengangkat sosok Jebat sebagai pahlawan rakyat, sebagai orang yang beranilah bersifat kritikal dengan status quo ketika tu. Tapi dalam konteks lain, Han Jebat dia boleh dilihat sebagai simbolik orang yang bebas lah. Sebagai simbolik manusia Melayu yang bebas berkehendak atas apa yang nak lakukan dan bertanggungjawab atas apa yang dia nak lakukan. Dia bebas nak lakukan, tapi dia bertanggungjawab. Dan dia jujur pada diri sendirilah. Dan dia berani untuk bersikap apa yang tidak senang-senang atau keadilan kan. Sebagian orang mungkin takut-takut atau berdiam diri. Tapi Han Jebat tu simbolik bebas. Sebagai individu Melayu yang bebas lah, menyatakan apa yang dia mau nyatakan. Itulah Han Jebat. Kemudian di makam Sultan Ali, antara sultan yang hidup di bawah zaman kolonial British. Dan kita tahu memang ketika zaman British pemusatan kuasa golongan raja memang dah dikendurkan, dileburkan. Jadi adalah berlaku bermacam siri politik, terutamanya golongan raja, untuk mendapatkan balik tahta dia lah, atau mendapatkan balik sistem pemerintahan feudal. Jadi di makam Sultan Ali di kampung Mumbai, dia ada satu latar sejarah yang agak panjang jugalah. Ketika mana Singapura ketika itu mau diserahkan kepada pihak British, jadi ada beberapa pembagian tanah atau kawasan. Jadi kebetulan Sultan Ali mempunyai pertalian keluarga, berkahwin dengan orang Melaka ke area kampung kawasan situ lah. Mungkin situ
dikenali sebagai kampung gelam tak silap saya. Mungkin boleh rujuk balik bapa historiografik penulisan sejarah kawasan itu sendiri, dan juga historiografik Tun Ali tu, Sultan Ali sendiri. Sultan Ali bukan Tun, Sultan Ali. Secara ringkas, yang saya boleh ringkasnya tentang Sultan Ali ni, pertama dia memang hidup di bawah pergolakan empire besar lah, terutama British, Inggeris telah merentah. Memang pemerintahan feudal sudah runtuh, tetapi di golongan bangsawan atau golongan raja sendiri atau sultan sendiri mahu mengekalkan status quo dia lah, cuma merentah secara feudal. Tapi memang dari sisi sejarah dia yang nak dapatkan kuasaan tu lah memang bergolak, tak pernah landai. Itulah apabila hidup di bawah satu zaman, di mana zaman tu memang sudah satu perubahan yang begitu menyeluruh. Tapi apabila nak mengekalkan satu adat istiadat, memang ada beberapa polemik lah. Ketika kemangkatan beliau, ada beberapa waris terdekat dia lah, ada beberapa polemik hubungan kekeluargaan juga di kalangan pembesar Tun Ali itu sendiri. Jadi penduduk ketika itulah, sekarang nama apa ni, Umbai, diterima oleh Tun Ali, dan Tun Ali pula, Sultan Ali, dan berkahwin dengan masyarakat di sana, dan diterima dan dikebumikan di kawasan perkampungan Umbai itu sendiri. Jadi warga Umbai, khususnya Merlimau, merupakan warga yang pemurah lah. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Ya, bye bye.